Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai bertanya kenapa dah lama tak live hari ni. Saya mengambil keputusan untuk buat satu live kerana ramai bercerita bahawa hari ni keadaan hidup selepas 16 hari di bawah MCO ramai yang mengeluh kerana kononnya mereka hari ni duduk di dalam penjara. Baru kena 16 hari dah rasa macam duduk dalam penjara. Jadi hari ni saya nak komen sikit tentang apa bezanya duduk di dalam penjara. Untuk makluman tuan-tuan, saya pernah duduk di dalam ISA. ISA ni ikut suka hati aku, ataupun lebih dikenali sebagai Internal Security Act ataupun Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya duduk tak lama, tahun 1998, saya ditahan selama 59 hari. Tahun 2001 sampai 2003 saya kena selama 2 tahun 2 bulan 2 tahun 2 bulan. Lock up zaman Mahathir jadi Perdana Menteri kali pertama lebih kurang dalam 8 kali. Dan bila Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua ni, saya sempatlah kena 3 kali lebih kurang. Jadi pertama sekali saya nak beritahu orang-orang yang rasa macam seolah-olah di penjara hari ni, saya nak beritahu apa yang anda lalui hari ni jauh lebih baik jauh lebih baik sekiranya anda berada di dalam lokap atau berada di dalam tahanan berada di dalam tahanan ISA sebagai seorang tahanan politik jauh berbeza. Pertama dari segi lokasi kalau anda kena lokap contohnya lokap saya 8 kali yang pertama saya kena lokap ni semua kes berhimpun tanpa permit ataupun dulu dipanggil perhimpunan haram. Bila Datuk Seri Najib mengambil alih pucuk pimpinan negara, dia buang ni, dia pindah akta polis ni. Kalau dulu nak berhimpun lebih daripada 5 orang mesti ada permit polis tapi zaman Datuk Seri Najib dia berikan kebebasan berhimpun, kebebasan bersuara, maka dia wujudnya akta perhimpunan aman bila ini bermakna sesiapa yang memberikan notis kepada pihak polis tak payah minta permit, beri notis saja 10 hari boleh berhimpun. Ini beza dia. Pertama, kalau anda kena lock up, anda akan duduk di tempat di mana penagih dadah juga disumbatkan di situ. Orang yang datang daripada pelbagai latar belakang, penjenayah dan sebagainya. Jadi anda akan ditempatkan di lock up. Lock up yang paling wangi kat Malaysia ni lock up Dan Wangi tuan-tuan. Lock up Dan Wangi dulu di Balai Polis Dan Wangi. Sekarang ni dah bersebelahan di Ibu Pejabat IPD Dan Wangi ni. Sekarang ni di Balai sekarang dipanggil sebelah bangunan Campbell tu itu Ibu Pejabat. Jadi saya nak beritahu dari segi lock up ni saudara, dengan apa yang anda lalui hari ni di rumah, jauh lebih baik berada di rumah. Kerana di rumah kawan-kawan kita ada sofa-nya lagi, kita ada semua peralatan sukan dan sebagainya berada di dalam rumah. Anda boleh gunakan peralatan-peralatan ini, anda bebas. Malah anda boleh juga keluar untuk membeli keperluan asas, keperluan asas. Tapi kalau anda duduk di lock up Dan Wangi ni, saya nak beritahu, saya pernah dulu duduk bersama dengan saudara Roslan Kasim. Pernah keadaan lock up ni tuan-tuan. Pertama, daki dalam lock up ni cukup tebal. Dengan penagih dadah situ yang HIV pun ada kat area tu, kita hidup dalam keadaan takut. Takut ke apa? Pasal tempat tu tak bersih. Tempat tak bersih. Tapi kita hari ni berada dalam PKP, kita sentiasa dinasihati untuk memastikan rumah-rumah kita bersih, selalu cuci tangan dan sebagainya. Jadi kita rasa selamat. Sahabat saya, saudara Roslan Kasim, dulu saya pernah selokap dengan dia. Dia tidur kepala je ni di dekat dengan mangkuk tandas tuan-tuan. Dekat dengan mangkuk tandas. Keadaan terlalu cram ramai orang dalam lokap. Itu kalau lokap biasa.
Tetapi kalau anda kena tahan di bawah ISA, anda akan ditahan di Police Remand Center, PRC. PRC ni saudara, anda akan ditempatkan dalam satu lokap. Bila ditahan pertama, anda punya mata akan ditutup ataupun kepala diserkup, dibawa ke satu lokasi, kemudian dipindahkan menggunakan kenderaan PRC untuk pergi ke lokap yang saya tahu tapi tak boleh nak beritahu. Ini rahsia kerajaan. Anda duduk di sana sampai-sampai dia akan minta kita tanggalkan pakaian. Lepas tanggalkan pakaian, dia akan bagi satu pakaian. Baju tu macam baju Melayu Johor, macam baju Melayu Johor. Tak ada butang. Kemudian seluar dia tu macam kain tapi seluar. Lipat dia tu macam lipat kain pelekat. Dia tak ada tali. Kerana mereka bimbang takut tali tu akan digunakan untuk membunuh diri. Kenapa bunuh diri? Lepas dia anda digantikan pakaian, anda akan disimpan di dalam lokap. Disimpan di dalam lokap berukuran lebih kurang 12 kali 8 lebih kurang macam tu. Ataupun mungkin dalam lebih kurang 10 kali 8. Saya tak berapa pasti. Tapi lebih kurang kecil je. Tidak ada lubang apa-apa kecuali dekat pintu masuk tu ada sliding door. Dia sentiasa tutup tapi dia nak bagi kita makan dia buka. So di situlah anda akan ditempatkan selama tempoh 2 bulan. 59 hari kali pertama saya kena. Kali kedua saya kena di situ di bawah section 73 dalam kurungan 1. Akta Keselamatan Dalam Negeri, anda boleh ditahan oleh anggota polis selama 60 hari tanpa bicara. Ni nak beritahu. Tapi alhamdulillah lah zaman Datuk Seri Najib, undang-undang penjajah ni telah pun dihapuskan. Jadi tak adalah yang nak berpeluang untuk masuk ISA ni. Jadi apa yang anda ada di dalam rumah hari ni cukup nikmat berbanding dengan mereka yang ditahan di bawah ISA. Orang yang ditahan di bawah ISA 60 hari ni, ada kalanya dia punya makam ni jadi lebih hebat daripada Tuan Guru Harudin. Kenapa? Sebab Tuan Guru Harudin ni, dia keupayaan dia boleh bercakap dengan jin. Tapi orang yang ditahan di bawah ISA ni, lepas hampir 60 hari duduk dalam solitary confinement ataupun duduk dalam isolation, tak campur dengan orang lain, mereka akan dapat ilmu bercakap dengan dinding. Dia tahu lah, dia boleh bercakap dengan dinding. Sebabnya memang kematulah kepala otak. Kita biasa orang politik macam sekarang lah. Dalam keadaan PKP ni, kita biasa jumpa kawan hari-hari, pergi minum teh tarik dan sebagainya. Tiba-tiba kena tahanan rumah. Ni macam tahanan rumah lah ni. Tapi jauh lebih baik daripada tahanan rumah. Tapi orang yang duduk dalam ISA, waktu yang paling indah tuan-tuan bagi saya lah, ketika ditahan di bawah Akta Keselamatan Negeri, ialah ketika saya disoal siasat oleh pihak polis. Itu yang saya paling gembira sekali. Sebab apa saya paling gembira? Kerana ketika disoal siasat oleh pihak polis, ketika itu kita boleh kita berpeluang untuk bercakap dengan interrogator, orang yang interrogate kita. Kita boleh bercakap dengan dia. Kadang-kadang hari Ahad dia tak datang. Tengok mood juga kan. Bila dia tak datang ni, kita memang satu hari duduk dalam lokap tu. Memang tension lah tuan-tuan. Memang tension. Jadi itulah cerita dari segi Police Remand Center 60 hari pertama. Bila seseorang tu dalam tempoh 60 hari tu disoal siasat, kemudian pihak polis akan mencadangkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri dia ada kuasa di bawah Seksyen 8 Akta Keselamatan Dalam Negeri, sama ada untuk menahan anda dalam tempoh 2 tahun ataupun tidak. Jadi biasanya macam kali pertama saya ditahan masa tu, saya ingat lagi masa tu Datuk Zahid kena tahan, Dr. Zamri kena tahan, ramai jugalah yang kena tahan pada tahun 1998. Kemudian diikuti oleh Datuk Seri Anwar juga ditahan, Roslan Kasim juga ditahan ketika tu.
Tapi tak ada orang yang ditahan di bawah Seksyen 8. Maknanya tak ada orang yang kena pergi ke kem tahanan Kemunting. Hanya pada tahun 2001, selepas 60 hari ditahan di bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1 Akta Keselamatan Dalam Negeri, saya, saudara Dr. Badrul Amin, saudara Tian Chua, saudara Syahri Sungip, Presiden Jim dulu, saudara Eza Makno dan juga Hisham Budin Rais, lebih kurang 6 orang, kami reformasi 6 telah pun dihantar ke kem tahanan Kemunting. Di kem tahanan Kemunting ni pula, ni saya baru cerita pasal lokasi ni. Kelebihan dia, kita ditahan dalam dom, dalam dom. Dalam satu blok, saya duduk di blok T2B, Sebelah blok saya tu Al-Maunah, dia kes Al-Maunah, orang yang geng-geng yang rompak senjata di kem tentera Greek, bawa lari pergi ke Bukit Jenalik, yang bunuh 2 orang, Amin Ghazali, dia punya chief, dengan beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan SB ketika tu telah dihukum gantung, telah dihukum gantung. Tapi yang lain duduk di sebelah blok saya, Al-Maunah. So selalulah bersembang. Mula-mula tu dapat bersembang lah. Apa khabar? Dah lama tak nampak orang, tuan-tuan. 2 bulan tak nampak orang, tiba-tiba dapat jumpa geng-geng Al-Maunah ni, seronok. Seronok dapat bersama, bersembang. Tapi tak lama lepas tu, habis semua, ditutup dengan, apa dipanggil, zinc. Jadi lepas tu kita tak boleh berkomunikasi. Saya tengok tiap petang, kawan-kawan Al-Maunah ni, dibenarkan untuk beriadah. Lepas ni saya cerita pasal riadah. Tapi dari segi lokasi tempat ni, kelebihan dia, setiap blok tu ada gelanggang badminton. Tapi kami 10 bulan baru boleh dapat raket badminton. Kita fight lawan baru dapat. Kita tanya kenapa kita tak boleh dapat, orang lain semua dapat. Tahanan Al-Maunah dapat KMM, Kumpulan Militer Malaysia, anak Tuan Guru Ni Aziz, Ni Adli, adik kepada Ni Abdul, juga ada dalam tahanan ketika tu. Dia orang semua boleh main bola sepak. Bola sepak ni biasa setahun sekali, tuan-tuan. Ketika hari kemerdekaan, tak silap saya, kita boleh main bola sepak. Tapi hari biasa kita cuma boleh main badminton dengan pingpong setiap petang. Tapi kami hanya dibenarkan main pingpong saja. Dia tak benarkan pegang raket. Sebab apa kita tanya tak boleh pegang raket? Sebab dia bimbang takut kita mencederakan kawan kita. Takkanlah kita bodoh nak pergi bunuh kawan kita menggunakan raket badminton kan. Tapi itulah realiti dia, tuan-tuan. Jadi berbanding dengan keadaan kita hari ni, kita boleh bersukan, ada yang sukan dalam rumah, buat senam aerobik boleh, ada yang ada treadmill di rumah, dia boleh buat dia boleh buat treadmill, dia boleh jalan kaki dalam rumah. Kalau tak nak jalan rumah, kalau tak ada treadmill, pergi cari sunlight tu. Ini kena pandai modified, cari lantai yang licin sikit, tabur sikit sunlight tu, sabun tu. Okey, pegang dekat meja tu. Kemudian anda boleh jalan atas sunlight tu, dia akan jadi macam treadmill. Itu kena pandai. Sebab kita orang pun, kita guna kaedah-kaedah jugalah. Contohnya macam kita nak buat weightlifting. Mana ada weightlifting dalam ISA kan. Jadi apa yang kita buat, kita ada mineral water yang 1.5 liter tu. Mineral water ni kita isi air penuh. Dan mineral water ni lah kita gunakan untuk dumbbell kita, itu sekurang-kurangnya ada lah guna untuk dumbbell. Untuk angkat berat sikit, contohnya kita nak buat exercise tangan, apa yang saya buat, saya gunakan tin ni, tin biskut ni. Ni dekat dalam penjara kita dapat ni, tin biskut ni, tuan-tuan. Okey, tin biskut ni saya letak pasir dalam dia. Jadi dah penuh tu, saya gunakan baring sambil gunakan untuk saya punya chest. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing. Macam mana dalam keadaan rumah, ada yang rumah flat, ada rumah kondo, ada yang rumah ada halaman. Kalau ada halaman ni, Allah, lagilah seronok. Kalau orang tu main golf berapa,
boleh gunakan padang yang sikit 10-20 meter, macam kat bawah ni ada padang 10-20 meter, saya boleh guna untuk chipping. Jadi gunakan masa ni untuk beriadah, beriadah sama. Okey. Selain daripada tu, salah satu perkara yang terbaik yang kita rasa di dalam PKP ni berbanding dengan dalam penjara, apa dia? Pembelajaran. Kalau di dalam tahanan, surat khabar, contohnya surat khabar yang kami dapat biasanya kalau kertas tu contohnya dalam satu surat khabar ni, muka surat dalam ni, muka surat belah dalam ni ada cerita pasal politik, ada cerita pasal kami contohnya, maka DRO, Register Office, DRO, surat khabar akan ditapis oleh pihak Register Office. Jadi kalau sampai kat kami ada berita pasal kami atau berita pasal politik, dia akan koyakkan, jadi berlubanglah surat khabar tu. So bila dalam tu ada cerita politik dah berlubang, belakang tu kalau cerita sukan memang tak jumpa lah. Itulah keadaan dia. Televisyen untuk tahanan lain, masuk-masuk dah dapat televisyen. Tapi kami ni tahanannya istimewa sikit kan. Lepas lawan 10 bulan lebih kurang baru dapat televisyen, baru dapat televisyen tuan-tuan. Jadi dari segi buku pula, setiap buku yang keluarga kami bawa, boleh bawa masuk buku. Buku ni akan ditapis satu persatu. Dia akan tengok setiap muka surat. Nak pastikan ada tak kod, tahu-tahulah tahanan ni tuan-tuan, nak berkomunikasi dengan orang luar ni susah, lagi-lagilah kalau tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi mereka akan cek ada tak di dalam buku tu ada perkataan yang di-highlightkan. Kadang-kadang satu buku ni kita boleh hantar surat kepada orang dalam tahanan dengan highlightkan buku tersebut ataupun menandakan bahagian-bahagian tertentu dalam buku tersebut. Jadi orang yang tahanan ni, bila dia baca buku dia boleh faham apa mesej yang nak disampaikan daripada luar. Itu jadi bila buku sampai ni tuan-tuan, biasanya buku ni akan ditapis dalam masa yang sangat lama. Kita orang boleh utus surat keluar pada keluarga, tetapi surat yang kami utus tu akan ditapis oleh pihak RO. Kalau benda tu ada yang menceritakan keadaan dalam penjara tak bagus apa semua, maka ianya tidak akan sampai kepada penerima. Ini kena faham. Tapi hari ni di dalam PKP, tuan-tuan boleh baca buku apa pun ada. Inilah masanya bila time kita berada dalam keadaan kita tak boleh buat apa. Perkara pertama yang saya buat ketika saya dalam ISA, yang paling bagus sekali tuan-tuan, saya nasib baik saya duduk satu lokap dengan Dr. Badrul Amin. Jadi Dr. Badrul Amin ni bekas pensyarah UIA, dulu Forum Ehwal Islam, orang yang popular. Dialah yang mengajar saya mengaji, tajwid, apa semua sekali saya belajar daripada dia. Memang nasib saya baik, saya ditahan dengan guru agama. Jadi memang alhamdulillah lah. Ini pertama. Yang kedua, saya ambil peluang ni, masuk-masuk je. Saya dah plan, saya terus buat saya punya diploma yang kedua. Dulu masa kat ITM saya buat Secretarial Science, tapi masa di dalam tahanan ISA saya ambil siasah syariah dan kepimpinan Islam. Jadi genap habis 2 tahun saya dalam ISA tu, saya grad. Cuma kelebihan dia bila kita duduk dalam ISA ni tuan-tuan, kita tak ada benda lain nak buat. Jadi tumpuan kita ialah kepada coursework yang diberikan oleh lecturer kita. Walaupun yang saya ambil masa tu hanya diploma, tapi saya buat macam master punya tesis. Maknanya dia akan bagi tajuk apa semua, saya akan jawab berdasarkan bahan rujukan yang saya ada. Maknanya macam orang buat tesis lah. Kita boleh buat research dan ada bahan-bahan yang kita boleh bawa masuk untuk memperkukuhkan kita punya research. Tu kelebihan dia. Dan kalau saya duduk kat luar, kemungkinan besar kita tak boleh skor. Tapi ketika dalam ISA ni tak ada benda tuan-tuan. Semua subjek alhamdulillah for flat. Jadi memang kita boleh skor lah, sebab kita tak boleh buat benda lain. Masa atau umur. Umur saya
Ketika kali pertama saya ditahan, umur saya lebih kurang 25 tahun 25 tahun ketika saya menjalani ISA kali pertama. Masa tahun 2001, umur saya dalam 28 tak silap saya, 28. 28. Dan ketika dalam itulah saya bertanding jawatan Ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR yang pertama. Dan yang termuda lah yang menang bertanding. Dan tahun 1999, ketika itu saya juga adalah yang paling muda bertanding pilihan raya tahun 99. Masa tu saya lawan dengan Datuk Seri Syamuddin, Menteri Luar sekarang ni. Ketika tu kita bertanding di Parlimen Tenggara. Umur saya masa tu 26 tahun. 26 tahun. Jadi dua orang 26 tahun yang bertanding tahun 1999. Saya dan YB Fong daripada DAP, Batu Gajah tak silap saya. Cuma nasib dia baik, dia menang lah. Dia menang. Saya lawan di negeri Johor. Johor ni kuat BN pada ketika itu. Pada ketika itu kita pun tak sangka 2018 Johor boleh jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Okey. Jadi dari segi nak membaca, tuan-tuan ada kelebihan. Nak baca apa pun tuan-tuan boleh. Tak perlulah buku tu kena tapis. Semua ada dalam internet. Malah kerajaan bagi free data. Dan pelajar-pelajar universiti pula sekarang ni, kelebihan dia tak payah dulu melalui macam saya. Saya punya tesis, saya punya kerja khusus yang saya buat pun semuanya ditapis oleh RO ataupun Registrar Office. Tapi tuan-tuan hari ni, kelebihan dia dengan kelebihan sains dan teknologi hari ni, kelebihan IT hari ni, tuan-tuan boleh menghadiri kuliah secara online. Ini kelebihan zaman sains dan teknologi ni tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan berada dalam rumah, tak boleh pergi ke kuliah, tuan-tuan boleh menjalani kursus secara online. Kuliah semua boleh dibuat secara online. Dan kerajaan bagi data lagi. Kerajaan bagi data, dan Kementerian Belia dan Sukan, sahabat saya Saudara Reza Marikan, dia bagi RM50 pula. RM50 untuk membolehkan orang muda ni beli data untuk meneruskan pengajian secara online. Ini kelebihan-kelebihan yang anda perolehi dari segi peluang untuk belajar. Kemudian dari segi makan. Ni nak cerita makan. Makan. Makanan kita orang ni, kalau ikutkan, kerajaan dibagi makan ni untuk kita gemuk. Kalau tengok kawan-kawan Mak Unah kita bila masuk dalam ISA ni, semua badan tegap-tegap tuan-tuan. Sebab apa? Pagi dia akan bagi satu buku roti. Satu buku roti ni. Ini thanks to Suzalina. Suzalina yang belikan. Kawasan rumah saya ni semua tak ada roti ni. Roti gardenia ni. Alhamdulillah ni. Syed Muhtar Al-Bukhari. Ini Kroni Mahathir punya. Ini kawasan saya ni tak ada. Nasib baik kita punya salah seorang daripada bendahari Laskar Cyber ni, rumah dia tu, dia macam mana dia dapat roti gardenia ni, dialah yang membekalkan. Jadi lauk alhamdulillah lah. Masa saya di dalam 60 hari pertama di dalam lokap ISA ni, lauk ni dia akan bagi lauk ikan, mesti ada kuah dengan nasi. Kalau ketika dalam ISA, okey, alhamdulillah, memang sedap lah. Lokap mungkin kurang sikit lah dia punya ni, dia punya kualiti. Tapi saya rasa sekarang ni lokap dah bertambah baik. Kita punya makanan di lokap pun lebih nikmat daripada orang-orang yang gelandangan dan sebagainya. Mereka dapat bekalan yang mencukupi. Pagi dia bagi roti dengan jam, dengan pelanta. Kalau kita bedal jam pelanta tu memang gemuk tuan-tuan. Tapi pasal kita orang politik. So bila orang politik ni, dia tak bolehlah tunjukkan duduk dalam ISA ni keadaan kita bertambah baik. Cuma mata ni sengit.
Tak boleh tunjukkan duduk dalam ISA ni bertambah baik sentiasa kan. Jadi memang kita orang walaupun boleh dapat makanan yang boleh menggemukkan, tapi kita jaga makan. Dan setiap pagi lepas subuh kita baca Quran. Tepat pukul 7 bila buka saja pintu pagar tu, dia ada nyanyi lagu Negaraku pagi, kemudian saya akan jogging, keliling tu. Mula-mula tu kita tak tahu, kita jogging. So kasut kami ni dia akan sengit sebelah, dia akan makan sebelah. So lepas tu baru kita tahu dia tak boleh jogging ikut lawan jam je. Maknanya satu pusingan lawan jam, pusingan kedua kena patah balik. Barulah dia makan tapak kasut tu sekata. Sampai begitu. Tiap-tiap pagi saya rasa saya jogging 8 km. Belah petang saya akan jogging 4 km. Lepas tu kita akan main pingpong. Kemudian bila time lepas 10 bulan tu masuk saja, dibenarkan untuk kami main badminton, memang petang tu kita main badminton lah. Memang jadi rasa sidik sekejap lah, dengan smashnya yang dahsyat kan. Alhamdulillah, itulah tempat kita orang melepaskan geram bila main badminton. Itu sukan ketika dalam ISA. Bila time hari kemerdekaan kita boleh main bola sepak. Masa tu lah baru jumpa anak ni Aziz dan yang lain-lain ketika hari kemerdekaan. Dan kemudian ketika hari raya, sembahyang raya sama-sama, masa itulah dapat bergaul dengan tahanan lain ni tuan-tuan. Mereka akan duduk satu grup, satu blok tu 48 orang, 20 lebih, 30 lebih. Kami ni dia tak berani campurkan dengan orang lain. Saya duduk 2 orang, Syahri Sungep dengan Izam, Tian Chua dengan Isyamuddin Rais. Dua. Cuma selepas 6 bulan tu kita ada representasi. Ini representasi ni lah peluang buat kali pertama selepas ditahan. Kita akan diberi peluang untuk membela diri. Jadi kalau kita membela diri, Lembaga Penasihat Akta Keselamatan Dalam Negeri merasakan bahawa kita patut dibebaskan. Itu yang Dr. Badrul Amin dibebaskan. Dia seorang je dapat pembebasan. Tapi 6 bulan selepas tu dia kena tahan balik. Lepas Dr. Badrul Amin dibebaskan, yang daripada 2 blok lain tu semua sekali berkampung di blok saya. Jadi ada 5 orang. Kemudian bila Dr. Badrul Amin dilanggar perintah lepas waktu tertentu, lepas pukul 8 malam, macam tuan-tuan ni lah, ada yang negil juga, pukul 9 malam pun masih lagi berada di luar. Bila langgar perintah tu, maka dia dihantar balik ke ISA, ke Kemunting. Jadi kalau ada orang kata dari segi makanan, saya rasa nikmat duduk dalam hari ni jauh lebih baik. Kalau orang yang ada masalah tak dapat makanan ni, ataupun yang susah tak boleh pergi kerja, okey, ini kita faham. Tapi kalau orang yang makan gaji contohnya, dan kerajaan bayar gaji, tak bayar kerja, kerajaan bayar gaji, dapat lagi pula bonus lagi RM500 untuk kaki tangan awam. Kemudian bagi yang kerja dengan swasta, kalau dia punya pendapatan dia, isi rumah dia bawah RM4,000, kerajaan bagi RM1,600. Itu dah kelebihannya. Itu dah kira tambah, income tambah. Tapi yang mana yang gaji RM4,000 hingga RM8,000 isi rumah, dia dapat lagi RM800. Alhamdulillah, ni kali ni orang yang dalam kategori bukan B40. B40 ni the bottom 40. Tapi dalam PKP ni, orang yang antara RM4,000 hingga RM8,000, apa dipanggil sebagai the M40, the middle class. Middle class pun berpeluang. Siapa yang tak mohon, janganlah marah. Ni kena faham ke? Bukannya kerajaan ni automatik tahu anda ni pendapatan isi rumah bawah RM8,000, tak. Anda kena mohon, pergi kat website Lembaga Asia Dalam Negeri, kena mohon. Siapa yang dulu mohon BRIM, zaman BN dulu, dia dapat BRIM, saya rasa insya-Allah kalau dia punya pendapatan tak bertambah dengan ketara, dia juga layak untuk mendapat bantuan ketika bantuan yang kerajaan sediakan dipanggil bantuan prihatin ni. Cuma masalah yang saya kesian pada kawan-kawan yang SME,
Sebab kerajaan bagi mereka cuma RM600. RM600 ni bukan kita tak menghargai. Tapi saya ambil contoh lah, baru 2-3 hari sudah saya pergi melawat sahabat saya. Saya pergi ambil bekalan daging mentah untuk sate. Sate ni kita dah tak payah panggang tuan-tuan. Boleh masuk microwave. Lagi sedap daripada bakar pakai arang dan sebagainya. So bila saya pergi ambil bahan mentah ni, saya sempatlah bertanya dengan dia keadaan dia. Dia kata satu orang pekerja dia gaji RM2,500. So kalau 3 bulan kerajaan bagi RM600, maknanya 1 bulan RM200. Maknanya RM2,300 tu dia tetap kena cari, kan? Dan dalam keadaan hari ni mana ada pelancong? Jadi orang yang SME yang berada dalam industri pelancongan ni, ada setengah orang kata dulu time buat duit banyak, kenapa ketika tu tak berjimat cemat? Saya nak beritahu, kalaupun dia ada simpanan, di kala hari ni, kalau katalah 3 bulan kita kena PKP ni, ni korang kena faham juga. Jangan ingat sampai 31 hari bulan Mac, lepas tu tambah 2 minggu merungut. Bila dapat bantuan tu untuk 3 bulan. Sendiri baru ingat lah. Maknanya tak semestinya sampai 14 hari bulan April. Saya merasakan paling minimum dengan hari ni pertambahan balik jadi 200 lebih. Kerana korang tak boleh salahkan kerajaan. Ini sikap kita sendiri. Maknanya kurang-kurang pun dia akan pergi sampai 31 bulan April. Dalam berarti kata lain, separuh bulan Ramadan ni kita akan berada dalam keadaan MCO. Kalau MCO macam hari ni kat Kuala Lumpur ni okey lagi. Pergi beli barang dapur sebelum pukul 10 boleh lagi. Walaupun kedai-kedai banyak pukul 8 dah tutup, tapi kenderaan awam dan juga personal tak boleh lebih pukul 10. Sangat lenient, sangat lenient. Tak macam kawan kita kat Sempang Renggam. Tu dah berdegil lah tu. Pergi belonggok. Last kali satu kampung kena. 60 lebih orang. Dah terpaksa kena perintah kawalan pergerakan, ada tambah satu perkataan kat belakang tu. Lebih ketat. Jadi apa yang kerajaan lakukan ni, saudara, kita kena faham bahawa ianya adalah untuk memastikan wabak ini dapat kita putuskan rantaiannya. Maknanya tidak tersebar kepada orang lain. Dari segi beli barang, saya rasa alhamdulillah. Kalau macam kami dalam penjara ni, kami apa yang diberikan, contohnya macam ayam seminggu 2 kali je. Itu je lah kami dapat makan. Hari-hari makan ikan. Saya tak pernah makan ikan keli ni, tapi bila dah duduk dalam ISA ni, tuan-tuan, baru tahu rupanya ikan keli tu sedap. Barulah hari ni boleh makan ikan keli. Kalau tidak memang saya tak makan ikan keli. Tapi hari ni tuan-tuan boleh makan macam-macam. Nak makan sate boleh, nak makan apa, ikut kemampuan masing-masing. Cuma kena beringat. Kalau boleh makan jangan berlebihan. Makan tu untuk rasa je. Supaya yang pasti kita kena prepare. Mind setting kita ni, kita kena prepare. Ada kemungkinan besar kerajaan terpaksa buat PKP ni sampai 2 bulan ataupun mungkin 3 bulan. Bantuan dah diberikan untuk tempoh 3 bulan. Dan jangan lupa juga, tuan-tuan, mula-mula bagi pengecualian untuk 3 bulan. Sekarang pengecualian bayar balik untuk bayar ansuran kereta dah dilanjutkan sampai 6 bulan. Bayaran untuk contohnya ikan mahal. Suzalina kata ikan mahal. Memang ikan mahal. Kena faham. Ramai orang ni dia tak faham. Barang ni dia naik harga bergantung kepada penawaran dan permintaan. Ada orang kata, ini Pakatan Harapan tak boleh turunkan harga minyak. Saya bukan nak kutuk sesiapa. Cuma saya nak beritahu. Kalau dah harga minyak ni, dia bergantung pada penawaran dan permintaan. Kalau dah satu dunia buat lockdown, kereta tak jalan, siapa nak beli minyak?
mestilah harga minyak tu turun. Ada nak kena tahulah. Cuma peringkat awal tu memang ada sedikit terasa bagaimana boleh turun sampai 30 sen. Ada kemungkinan besar di hujung-hujung hayat Lim Guat Eng walaupun harga minyak dunia turun, tapi dia tak turunkan harga minyak di Malaysia ni mengikut harga sepatutnya. Itu ada kemungkinan berlaku kemungkinan. Tetapi kalau nak ikutkan harga minyak di Malaysia ni, kalau zaman dulu, zaman BN, dia ikut automated pricing mechanism. Dia akan ikut harga minyak antarabangsa, campur dengan tu semua segala macam, semua dicampur, barulah kita akan dapat berapa harga minyak untuk bulan yang satu lagi. Dia akan setiap bulan harga tu berubah. Lepas tu kemudian bertukar menjadi setiap minggu harga tu berubah. Jadi apa yang saya nak beritahu, dari segi peluang nak beli barang, tuan-tuan boleh beli barang apa saja. Cuma bila dah semua orang pergi beli barang benda yang sama, benda tu cepat habis, permintaan ni tuan-tuan contohnya macam face mask. Ini kena faham. Walaupun kerajaan boleh letakkan harga shilling dia dulu 20 sen je. Tetapi kalau dah satu dunia tak ada bekalan ni, tak cukup bekalan ni. Malaysia ada 4 kilang. Tapi 4 kilang ni mereka membekalkan face mask yang berkualiti tinggi yang digunakan untuk ekspor. Kalau nak jual dalaman kalau nak jual dalaman tak cukup. Tak cukup. Maknanya kalau nak jual dalaman ni bukan setakat tak cukup, kita tak boleh nak jual dengan kualiti yang kita ada ni, kita kena jual dengan harga yang tinggi. Jadi ada masalah. Cuma bila akhirnya kerajaan perintahkan 4 kilang ni kena jual di dalam dulu, barulah akhirnya kita tengok ada sikit perubahan kepada harga shilling sudah jadi kepada RM2, tuan-tuan. Sebab orang lain semua mereka bekalkan pada harga yang tinggi. Jadi macam mana kita nak pastikan benda tu harga dia tetap rendah? Memang impossible. Macam ikan yang Suzalina cakap ni. Ada orang tanya saya masih main golf. Saya semenjak dipecat daripada UMNO, saya ada masa banyak. Jadi memang saya start main golf balik. Memang betul lah. 2 tahun 6 bulan sebelum pilihan raya yang lepas, saya gantung saya punya iron saya. Lepas saya dipecat daripada UMNO tu, alhamdulillah lah ada kehidupan sikit. Bolehlah main golf, boleh chipping tiap-tiap petang kat bawah tu. Saya chipping. Okey lah, alhamdulillah. Kalau ada siapa nak ajak main lepas ni boleh. Lepas PKP lah. Sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh. Kalau ada halaman rumah, ada halaman rumput tu, bolehlah pukul-pukul buat chipping. Cuma saya nak beritahu, bila hari ni contoh macam ikan tadi, bila semua orang cari ikan, sudah pastilah bila penawaran di pasaran tu kurang, harga ikan akan naik. Ini kita kena faham. Harga barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Kerajaan boleh intervene, boleh campur tangan untuk mengenakan harga shilling, tetapi bukan semua barang harga shilling tu akan diikut. Tapi kena adalah penguatkuasaan yang memantau supaya ianya tidak keterlaluan. Cuma bila tak ada ikan yang fresh, mungkinlah LKIM akan gunakan kaedah lain. Contoh dulu banyak nelayan kita sendiri menjual ikan kita ke Thailand sebab duit mereka lebih tinggi. Jadi akibat dia bekalan tempatan tu bermasalah, maka mereka terpaksa jual ikan lain, ikan-ikan yang telah dibekukan. Tapi okeylah, at least ada ikan. Alhamdulillah. Saya rasa yang paling bermasalah hari ni, Waalaikumsalam Abang Badrul Samdar. Yang bermasalah hari ni apabila ada di antara kita yang tak boleh makan. Yang ini yang sebenarnya tuan-tuan yang perlu kita berikan perhatian. Sebab ramai yang bila kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak boleh nak cari pendapatan, tak boleh keluar kerja, makna tak ada duit untuk keluarga. Yang inilah kita punya kawan-kawan dalam UMNO, kawan-kawan dalam dalam PAS kena berikan sedikit perhatian. Gunakanlah duit parti apa yang ada sekarang ni untuk pastikan kita dapat membantu mereka ni sehabis baik. Siapa NGO yang membantu, saya tengok Datuk Seri Najib pun duk
bagi makanan pada student-student di Universiti Melaya, dan petang tadi saya tengok Roy pun dah pergi tapau makanan daripada restoran Pelita untuk diagihkan kepada petugas-petugas frontliner. Ni frontliner ni saya nak beritahu, frontliner ni bukan hanya doktor, nurses, polis, tentera. Saya rasa satu lagi pihak yang perlu dijadikan di label sebagai frontliner ialah mereka-mereka yang bekerja sebagai cashier. Mereka-mereka yang bekerja di pusat membeli belah, di kedai-kedai runcit. Di kala satu dunia hari ini berhadapan dengan masalah kegawatan ekonomi akibat daripada tak boleh bekerja, kehilangan hasil daripada pendapatan biasa. Tetapi jangan lupa, ada pihak yang menjana keuntungan yang lumayan. Contohnya macam pengusaha-pengusaha hypermarket, supermarket, pengusaha-pengusaha kedai pasar barang basah ni semua. Sebab hari ni semua orang memasak kat rumah, ini satu kelebihan tuan-tuan. Boleh memasak di rumah. Inilah masanya setiap hari bini tak komplain, boleh makan bersama keluarga. Kalau duduk dalam ISA macam mana? Saya nak beritahu, bini boleh datang melawat kita dalam ISA seminggu sekali saja. Seminggu sekali saja. Saya nak beritahu. Dan dia boleh buat makanan, tapi makanan tu akan dicek. Tengok ada barang nak diseluduk ke tak ada kan. Kalau bawa kek, dia boleh bawa kek, tapi dia akan cek dengan pembaris. Dia akan cek, tengok ada tak barang yang diseluduk untuk dia bawa masuk. So nak beli barang-barang boleh. Macam kami dalam ISA pun boleh beli barang. Hari Senin order, kemudian RO akan cek barang ni boleh order ke tak boleh, kan. Hari Khamis barang tu sampai. Macam tuan-tuan hari ni kelebihan, bila-bila nak order barang boleh pergi order. Bila-bila nak makan apa, rasa teringin apa semua, semua sekali masih buka. Pizza Hut buka, KFC buka, McDonald buka. Saya kadang-kadang bila beli barang mentah ni, saya tengok ramai pula lagi yang masih beratur kat KFC tu, yang masih beratur kat McDonald. Maknanya ada mereka yang mendapat keuntungan luar biasa ketika dalam PKP ni. Jadi anggaplah orang-orang yang bekerja untuk anda itu sebagai frontliner. So jangan lupa, kalau kerajaan bagi contohnya kepada nurses, kepada doktor, bagi RM600 seorang, kamu pun kena bagilah juga, kan. Orang yang kerja dekat kaunter, dia orang ni at risk tau. Contohnya orang yang kerja kat farmasi. Hari ni toke-toke farmasi semua kaya. Jadi inilah masanya, bagilah bonus kepada mereka, sebab mereka keluar bekerja, ambil risiko untuk risiko mempertaruhkan nyawa dia untuk memastikan orang lain dapat keperluan asas dia, dapat keperluan perubatan dia. Jadi diorang ni pun perlu dianggap sebagai frontliner dan perlu diberikan imbuhan yang berpatutan. Kalau toke dah dapat duit lebih tu, bantulah. Kalau boleh, yang ada rezeki lebih, contohnya macam toke-toke supermarket, toke farmasi ni semua ada rezeki lebih time COVID-19 ni, salurkan juga kepada NGO, salurkan kepada parti-parti politik yang memberikan bantuan kepada orang yang tak boleh nak cari makan ketika berlakunya PKP. Bantuan kerajaan akan datang, tapi kena ingat, contohnya nak keluarkan duit daripada KWSP 1 bulan April baru boleh pergi ke kaunter. Itu bagi yang nak pergi kaunter. Saya tengok pun hari ni mungkin dari segi Perdana Menteri ni kerja dia buat pengumuman, tapi dari segi pelaksanaan dia sepatutnya orang yang bertanggungjawab. Contohnya KWSP, dia kena ambil inisiatif. Saya nampak ada KWSP ada ambil inisiatif, kena terangkan dengan jelas. Dan benda ni pihak media, contohnya macam TV3 dan sebagainya kan. Dia kena pamerkan benda ni. Bagaimana cara nak mengeluarkan duit daripada KWSP. Jadi tak berlaku lah macam hari ni, dah macam pasar raya dah dekat KWSP ni. Macam bila mula je 1 hari bulan, semua orang nak pergi keluarkan duit daripada akaun kedua. Jadi kalau ada komunikasi yang tersusun, sudah pasti tak akan berlaku. Jangan harap semua sekali Perdana Menteri nak join A sampai Z. Jadi setiap pihak yang dipertanggungjawabkan tu, dia kena
dia kena persiapkan, dia kena buat penerangan, kena buat pengumuman daripada masa ke semasa macam mana nak mohon daripada keluarkan duit daripada akaun kedua. Saya pun ada tengok dia orang ada buat video, kita tolong bantu. Jadi kawan-kawan dari segi Laskar Cyber dan seumpamanya bolehlah bantu untuk menerangkan kepada rakyat macam mana dia boleh dapat bantuan bantuan prihatin ni, nak mohon dekat apa ni lembaga hasil dalam negeri macam mana. Kemudian dalam masa yang sama juga mungkin boleh digunakan cyber trooper, UMNO, PAS dan sebagainya ni untuk menjelaskan macam mana mereka-mereka yang tak tahu macam mana nak isi borang nak mohon bantuan prihatin ni, macam mana nak gunakan kaedah online. Ini anak-anak jiran tetangga kena mainkan peranan untuk membantu warga-warga, terutamanya warga emas yang tidak berapa celik IT. Mungkin mereka pandai guna YouTube tapi dia tak pandai macam mana nak isi borang-borang ni secara online. Jadi ini kena dibantu dan diperkukuhkan. Cuma apa ni NGO nak bantu projek penduduk perumahan rakyat. NGO macam mana nak bantu projek perumahan rakyat kan? Ini alhamdulillah lah kerajaan dah umumkan dapat pengecualian untuk mereka-mereka yang menyewa di projek-projek perumahan macam di BKL dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang telah pun disediakan. Siapa yang nak maklumat-maklumat tentang cara mohon bantuan dan sebagainya, bolehlah pergi ke FB Laskar Cyber, FB Laskar Cyber Malaysia. Kita pun ada bagi maklumat-maklumat untuk tuan-tuan kongsikan. Penting untuk semua orang main benda ni. Lepas tu apa lagi kelebihan bila berada dalam tempoh PKP? Kita boleh bercucuk tanam. Siapa yang ada tanah kat rumah dia boleh bercucuk tanam. Siapa yang ada teres ke apa, bolehlah tanam dalam pasu ataupun gunakan kaedah apa ni hidroponik ke apa kan. Boleh menggunakan kaedah tu. Masa dalam tahanan IC tu kami dekat 10 bulan kita fight barulah dapat cangkul. Kemudian bila kami dapat cangkul ni, yang rajin bertanam ni saudara Hishamuddin Rais. Dia tanam belah bende, dia tanam lada dan macam-macam lah kan. Tapi bila time kita punya tanaman tu dah betul-betul segar bugar, dah banyak apa semua sekali, ada pula alasan takut ianya digunakan untuk simpan benda-benda sulit, macam senjata ke dan sebagainya. Maka akhirnya satu hari bila kita balik pada mahkamah tu daripada kes perhimpunan tanpa permit, apa yang berlaku, semua sayur-sayur kami telah hilang. Mungkin untuk atas tujuan keselamatan, semua sayur-sayur itu telah pun kehilangan, telah hilang, telah pun dibersihkan oleh pihak pentadbiran penjara. Jadi itulah perbezaan antara zaman PKP ni dengan zaman ketika kami dalam tahanan ISA. Hak dan kebebasan. Ni ada orang tanya. Ada setengah-setengah peguam mengatakan bahawa hari ini hak kita telah ditarik oleh kerajaan kerana tak bebas bergerak. Saya nak beritahu, kalau misalnya kita sendiri tak ada apa dipanggil sebagai, kita sendiri tidak ada kesedaran, apa akan berlaku? Selepas 14 hari bulan April ini, perintah PKP ini akan dilanjutkan sampai hujung April. Kalau masih lagi degil, maka ianya akan dilanjutkan sehingga pertengahan Mei. Kalau masih degil, ianya akan dilanjutkan sehingga penghujung Mei. Dalam erti kata lain, sama ada kita sambut hari raya bersama keluarga-keluarga dan sahabat andai, atau kita sambut hari raya macam dalam penjara ni, bergantung pada tuan-tuan. Jangan nak salahkan kerajaan. Kerajaan ni kena faham, dia kena memainkan peranan untuk mengekang wabak ni. Ini antara benda yang menyebabkan saya tak bersetuju kerjasama yang dibuat oleh UMNO PAS dengan pemimpin memula Dr. Mahathir, yang kedua dengan apa ni, Tan Sri Muhyiddin.
Salah satu sebab, yang pertama saya beritahu, saya yakin bahawa kerjasama UMNO dengan PAS dan BN sudah cukup untuk kita menang pilihan raya akan datang. Tapi bila kita mengambil tindakan, tak sabar, tak boleh nak tunggu sampai pilihan raya, mungkin disebabkan beberapa orang ada kes mahkamah dan sebagainya, maka apa yang berlaku hari ini, kita telah mewarisi penyakit COVID-19 ni, yang mula masuk akibat daripada kerajaan yang lama tidak melakukan tindakan. Tapi kita tak boleh nak salahkan dia orang juga. Ini kita kena berlaku adil. Mereka pun selagi WHO, World Health Organization, tidak menyatakan bahawa COVID-19 ni ialah satu pandemik, maka Malaysia tidak ada kuasa untuk melarang negara lain, rakyat negara lain daripada memasuki negara kita. Tetapi kena ingat, masalah ni ketika itu dihadapi oleh pihak Tun Dr. Mahathir, oleh pihak Pakatan Harapan. Jadi bila kita rampas kerajaan, bila kita bentuk kerajaan, tak kiralah pintu depan ke pintu belakang, pokoknya kalau tak kerana Tun Dr. Mahathir sendiri yang initiate gerakan ni, lepas tu at the end of the day, bila dia nak supaya DAP diterima oleh UMNO dan PAS, bila PAS tak setuju untuk menerima UMNO dengan tak bersetuju untuk terima DAP, pada ketika itu kita lihat Tun Dr. Mahathir dia menggunakan alasan bahawa dia tak nak bekerjasama dengan UMNO kerana UMNO ni korup dan sebagainya. Ini balol ni saya nak beritahu, dia pun orang UMNO. Yang menyebabkan UMNO ni rosak, dialah manusia dia. Sebab dia 22 tahun jadi Perdana Menteri atas tiket UMNO. Dan hari ni kita tengok segala kerosakan yang berada di bawah Pakatan Harapan, kerosakan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Pakatan Harapan, hari ni menyebabkan negara berada dalam keadaan ekonomi yang sangat tenat, ditambah dengan COVID-19 punya penyakit. Hari ini disebabkan kita gagal untuk bersabar sedikit untuk menentang di bawah Kerajaan Muafakat Nasional, menentang Pakatan Harapan, akhirnya kita mewarisi penyakit dan kita juga mewarisi kegawatan ekonomi yang sedang berlaku dan bakal menjadi parah. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila COVID-19 ni dapat kita atasi, mungkin 3 bulan atau mungkin 6 bulan daripada sekarang, selepas selesai COVID-19 ni, kita mesti tutup lagi pintu masuk kepada pelancong-pelancong asing, kepada pelabur dan sebagainya. Pelabur kalau nak datang melabur kat Malaysia tapi dia tak boleh masuk, macam mana? Betul tak? Jadi ini akan mengambil masa yang sangat lama bagi membolehkan kita memulihkan semula ekonomi seperti sedia kala. Sama juga orang yang travel agency dan sebagainya ni, bukannya mereka boleh hantar orang pergi melancong ke luar negara secara automatik selepas 6 bulan daripada sekarang. Tidak. Ianya akan mengambil kesan yang sangat lama. Dan kesan ni minimum tuan-tuan, 1 tahun. Dan maksimum dia boleh pergi sampai 2 tahun tuan-tuan. Selagi belum ada vaksin, selagi belum ada ubat yang membolehkan siapa yang dapat ambil vaksin ni lebih awal, dia terselamat daripada penyakit ni. Maka selagi tak ada vaksin yang betul-betul untuk COVID-19 ni, saya yakin tuan-tuan, saya yakin bahawa industri pelancongan, bukan setakat travel agency, bukan setakat hotel, bukan setakat pendapatan kawan-kawan pemandu teksi, pemandu Grab, bas pelancong, semua orang ni semua mereka akan affected. Begitu juga dengan institusi pengajian tinggi. Kena ingat, institusi pengajian tinggi kita Malaysia ni, kita memperolehi pelajar-pelajar daripada seluruh dunia. Mereka suka nak untuk belajar di Malaysia. Tetapi mereka ni juga akan terkesan. Mereka juga akan terkesan. Bila selesai saja COVID-19 ni, belum tentu lagi ramai akan datang untuk belajar di sini. Begitu juga dengan industri kesihatan. Cara Malaysia menangani COVID-19 ni juga
mesti lebih advance daripada negara-negara yang terkemuka dari segi sudut perkhidmatan kesihatan dia. Barulah orang akan yakin untuk menjalani rawatan di Malaysia. Kan? Cuba kalau kita punya kadar kematian macam di Itali. Sekarang ni Alhamdulillah kita punya, walaupun dah cecah lebih 3,000 orang yang kena, tapi peratus yang sembuh melebihi 20%. Alhamdulillah. Yang mati baru 50 orang. Daripada 3,000 baru 50 orang yang meninggal dunia. Jadi ini masih dalam keadaan yang baik. Tetapi kita kena improvise lagi. Kita nak kalau boleh graf tu dia menurun. Macam hari semalam okeylah 142. Sekarang dah naik balik 200 lebih. So kalau tak betul-betul, kalau tuan-tuan tak beri kerjasama, macam mana cara nak kerjasama? Senang cerita macam inilah. Setiap kali kita keluar rumah, kita kena anggap semua tempat ni dah dicemari dengan COVID-19. Jadi bila kita anggap semua tempat ni sudah dicemari dengan COVID-19, nombor satu wajib walaupun ini kesalahan ni bukan kesalahan Pakatan Harapan saja kita kena faham salah satu sebab yang menyebabkan Pakatan Harapan ni gagal untuk bertindak awal ialah kerana kegagalan World Health Organization untuk memutuskan bahawa COVID-19 ialah satu pandemik. Akibat daripada kegagalan ni, kita tak ikut undang-undang antarabangsa, kita tak boleh halang pelancong daripada negeri China untuk masuk ke dalam negara. Cuma komunikasi Dr. Mahathir ni pun tak berapa cerdik. Itu sebabnya dia tak tahu benda ni, dia tak boleh nak explain pada rakyat. Jadi orang letakkan beban pada dia lah. Kan? Cuma hari ni, salah satu teguran yang saya dah berikan, Kementerian Kesihatan Malaysia ni tak boleh ikut semua yang dicadangkan oleh WHO. Contohnya macam ada WHO mula-mula dulu kata bahawa COVID-19 ni dia tak airborne. Kalau orang batuk, orang ada COVID-19, dia batuk 10 kaki, benda tu dah jatuh kat lantai. Dia dah mati. Tapi kena ingat. Hari ni apa yang Kementerian Kesihatan buat, dia ikut WHO, dia kata siapa yang ada simptom-simptom mempunyai penyakit, contohnya sakit tekak, batuk, sesak nafas, barulah pakai mask. Barulah pakai yang 3 layer mask tu. Jadi ini sebenarnya tak betul. Kalau misalnya kerajaan mahu segera memulihkan ataupun memutuskan rantaian ni, kita kena buat langkah yang lebih berhati-hati daripada apa yang dicadangkan oleh WHO. Contohnya, kalau kita dah tahu bahawa simptom WHO untuk setiap manusia ni berbeza. Ada orang sampai 14 hari dah positif COVID-19 tapi tak ada simptom sakit tekak, tak ada. Batuk tak ada. Sesak nafas pun tak ada. Maknanya selagi tidak ada simptom ni, selagi itulah ramai orang yang tak tahu yang dia ni pembawa COVID-19. Jadi apa yang kerajaan patut buat, jangan ikut cakap WHO ni. Kita kena wajibkan siapa juga yang keluar daripada rumah, mereka kena pakai mask. Sama ada dia ada sakit ke, dia tak ada sakit ke, dia kena pakai mask. Ini penting. Kalau semua orang ada pakai mask, maka semua orang dia meletakkan seolah-olah bahawa semua tempat telah tercemar. Semua orang adalah pembawa virus COVID-19. Memang nampak macam fobia kan? Tapi kalau semua orang ada perasaan begini, apa akan berlaku? Setiap kali keluar rumah, mereka akan pakai mask. Dan setiap kali dia bersentuh, contoh dia pegang kayu. Kayu ni berada di luar rumah. Ataupun dia pegang besi, rel untuk naik tangga. COVID-19 ni kalau dia jatuh di atas permukaan dalam bangunan, permukaan besi, dia boleh bertahan sampai 12 jam. Kalau dia jatuh atas, contohnya lah orang batuk, dia tutup dengan sapu tangan. Sapu tangan tu 6 jam minimum. Ada setengah orang dia kata boleh pergi sampai 12 jam juga untuk yang ni. Jadi kalau semua orang dia amalkan budaya baru ni, pakai mask setiap kali keluar rumah,
setiap kali dia sentuh barang, dia pergi cuci tangan dia atau dia sanitize tangan dia. Jadi secara semula jadi dia, health consciousness ataupun kesedaran kesihatan semua rakyat ini meningkat dan semua rakyat mengambil langkah preventif. Maka saya yakin rantaian ni boleh diputuskan dengan lebih cepat. Kalau ambil nasihat daripada WHO saja, saya rasalah tunggu je lah. Mungkin lagi 3 bulan kita belum dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ni. Kecuali kalau kita dah dapat jumpa vaksin untuk penyakit ni. Susah untuk kita putuskan rantaian penyakit ni kalau misalnya kita tak ambil langkah lebih berjaga-jaga. Kita masih lagi ikut apa yang WHO cakap. Ada simptom baru pakai mask. Siapa yang tak ada simptom tak payah pakai. Contohnya kalau pergi ke supermarket, kalau beratur, orang depan kita memang sihat walafiat, kan? Tapi bila dia batuk, dia batuk, virus tu keluar daripada mulut dia. So orang kemudian dia ke depan, orang belakang akan ambil alih tempat dia. So kalau yang batuk ni tak pakai mask, yang belakang pun tak pakai mask, apa akan jadi? Ini kena faham. So ini benda-benda yang saya rasa perlu diperbetulkan. Kita kena ada mind setting, kena ada perasaan bahawa bila kita keluar rumah, kita terdedah pada virus ni. Jadi apa saja kita sentuh, maknanya benda tu ada virus. So kita cepat-cepat bunuh virus tu dengan sanitizer. So kalau ini tertanam, saya ingat benda ni lagi cepat. Dan kemudian balik rumah, sebelum kita pegang anak dan sebagainya, kita buka baju, letak, sebab baju ni bila letak je deterjen, sabun, sebab virus ni bila kena sabun, benda yang boleh macam melunturkan permukaan yang berlemak ni, dia akan mati, virus ni akan mati. Jadi ini patut diberikan kesedaran pada semua rakyat. Kalau semua orang dah sudah mengambil langkah berjaga-jaga ni, saya yakin insya-Allah kita akan lebih cepat. Jadi kalau ada orang kata di bawah kerajaan, di bawah PKP, hak mereka telah dicabuli. Contoh macam yang peguam-peguam ni. Tak ada pula peguam ni pergi tunggu dekat depan setiap roadblock tengok hak rakyat dicabuli, kan? Tak ada pula. Tahu pula dia orang duduk dalam rumah, kan? Takut, kan? Tapi masalahnya bila kita nak mempertahankan tu, kita kena faham. Kerajaan pergi lock up everybody ni tak menguntungkan sesiapa. Tak menguntungkan sesiapa. We have to do it before it get worse. Kalau keadaan dah menjadi sangat parah, ketika tu baru kita nak jadi macam Itali. Ketika tu baru kita nak buat langkah macam negeri China, tak bagi keluar langsung, lock up betul macam kat Sempang Renggam. Masa tu pun dah terlambat. Jangan ikut perangai Amerika. Amerika ni dalam sekarang ni antara negara yang paling tinggi dia punya mereka yang dijangkiti COVID-19. Tapi apa kerajaan ni buat? Kerajaan dia tidak benarkan sebarang perhimpunan lebih daripada 10 orang. Tak ke gila tu? Maknanya kalau orang berkumpul 9 orang ke bawah, boleh. So kalau nak buat macam ni, dan kita tengoklah orang Amerika ni, berapa ramai yang sanggup mematuhi arahan untuk memakai mask. Mereka semua rasa macam tak ada apa, macam orang-orang Itali. Ini yang menyebabkan penyakit ni semakin merebak dengan dahsyatnya. Jadi dari segi hak kebebasan ni saya nak beritahu, memanglah hak kebebasan di bawah PKP ni memang kita tak bebas, tetapi bersyukurlah kita masih lagi boleh pergi beli barang dekat pusat membeli belah. Kereta masih lagi boleh berjalan dekat atas jalan raya, kan? Sebelum pukul 10 malam, kan? Kalau kita orang duduk dalam ISA tu, saya nak beritahu tuan-tuan, kalau dikurung dalam bilik,
Selagi polis tak interrogate kita, selagi itulah tak boleh keluar daripada bilik tu. Kita tak dibicarakan. 60 hari pertama ditahan tu tak dibicarakan. 6 bulan pertama kita ditahan di Kemunting, maknanya masuk bulan ke-8 barulah dipanggil oleh lembaga penasihat. Masa tu baru boleh buat kita punya representasi. Jadi mana lebih baik dari segi hak dan kebebasan. Kemudian banyak lagi lah benda-benda yang mungkin kita boleh kupas, kan? Jadi yang paling penting sekali saudara, saya nak beritahu kerajaan berhadapan dengan ni, berhadapan dengan masalah ni, kalau boleh kita elakkanlah daripada berpolitik sangat. Saya, ramai orang tanya dengan saya kenapa saya diam apa semua. Bukan saya tak nak kritik, bukan saya tak nak kritik. Cuma kalau misalnya dalam keadaan semua pihak wajib untuk memberikan kerjasama bagi memastikan kejayaan usaha untuk mengekang COVID-19 ni, kita mesti kena bantu. Kita mesti kena bantu. Lepas ni kalau nak pertikaikan kenapa kes semburit Azmin Ali ni masih lagi belum lagi diambil tindakan, masa tu baru kita cakap. Kan? Nak buat macam mana? Kau orang dah lantik Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan. Kan? Dia Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan. Dan bila dia nak membentuk kerajaan bersama UMNO, bersama PAS, kalau tak ada undi 10 orang daripada Azmin ni, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. So, apa yang korang bising-bising? Dah korang buat keputusan nak bersama dengan dia. Korang ada 42 kursi, campur dengan 18, ada 60 kursi. Tapi korang angkat yang menang 13 kursi jadi Perdana Menteri. Tak boleh lah nak salahkan dia. Korang yang buat keputusan. Betul tak? Jadi, buat masa ni, untuk sepanjang tempoh PKP ni, kita bantu je lah untuk mengekang COVID-19 ni daripada terus menular. Lepas ni nak sambung, nak pertikaikan, boleh pertikai. Lagipun kita fikirlah sendiri macam mana Perdana Menteri kita ni nak ambil tindakan. Contohnya lah, pengurusi dia dah menang tanpa bertanding. Siapa pengurusi dia? Dr. Mahathir. Orang yang mengepalai Pakatan Harapan. Orang yang melindungi DAP. Kan? Itu sebab walaupun sekarang ni kita dah tukar kerajaan, kita tengok muka Mahathir hari-hari dekat televisyen. Macam mana tak muka Mahathir hari-hari dekat televisyen? Orang bising. Sebelum berita je hari-hari minta pandangan Mahathir. Nak buat macam mana? Yang duduk jaga TV3 hari ni Firdaus Abdullah. Firdaus Abdullah ni orang Mahathir. Mestilah hari-hari cerita pasal Mahathir. Padahal orang tua ni lah yang membenarkan pelancong-pelancong daripada negara China untuk masuk ke dalam negara ni. Walaupun kita dah tahu bahawa wabak tu sudah menular. Tapi nak buat macam mana? Hari ni pandangan orang tua ni lah hari yang diambil. Berita pasal Syed Saddiq yang selalu keluar. Kena faham. Bila Firdaus ni diletakkan untuk TV3, Tan Sri Muhyiddin nak buang, dia boleh buang. Tapi kalau dia buang Firdaus Abdullah, dia buang orang yang dekat dengan pengurusi PPBM, apa akan jadi dengan kedudukan dia? Sekarang dia berhadapan dengan pemilihan PPBM. Dia ditentang pula oleh anak kepada pengurusi PPBM. Kalau dia betul-betul nak lawan Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan, kalau dia betul-betul nak lawan Tun Dr. Mahathir, saya nak beritahu lah, dia sepatutnya sebagai Perdana Menteri, dia kena lawan pengurusi PPBM. Tapi nak buat macam mana? Dia menghormati Tun Dr. Mahathir. Itu sebab kalau kita tengok, IGP yang melindungi Azmin Ali masih dikekalkan sebagai IGP. Kita tengok, dia tukar Peguam Negara. Dia tukar Peguam Negara. Tapi dia lantik Peguam Negara, Tan Sri Idrus Harun, abang kepada Azhar Harun, pengurusi SPR. Dan orang dah tahu dah ni keluarga memang geng Pakatan Harapan. Dia letak situ. Bila dia letak situ, tuan-tuan fikir, adakah keadilan akan diberikan kepada orang UMNO yang selama hari ini menerima dipanggil sebagai menerima pendakwaan malicious prosecution
ataupun menerima pendakwaan terpilih, sudah pastilah tidak ada peluang untuk mereka ni dilepaskan. Itu sebab diletakkan Idrus Harun di situ. Tuan-tuan rasa Datuk Seri Najib boleh diberikan apa ni, akan dibebaskan daripada kes dia, contohnya SRC International? Kalau saya tanya dengan Datuk Seri Najib, memang dia yakin dengan kes yang dia ada cukup kuat menyebelahi dia. Tetapi bagaimana mungkin tuan-tuan dia boleh lepas daripada kes ini dalam keadaan dia merupakan seorang yang telah dituduh mencuri duit warna MDB, salah laku seleweng, dan orang pertama dalam parti yang menuduh dia ialah Tan Sri Muhyiddin. Kerana Tan Sri Muhyiddin adalah orang yang pertama yang terpengaruh dengan Tun Dr. Mahathir dan memulakan gerakan untuk menentang Datuk Najib. So kalau tiba-tibalah mahkamah ni adil, kita pun tahu Ketua Hakim Negara pun dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Sampai sekarang pun orang yang sama tak ditukar. Tak payah ceritalah orang yang board of director yang dilantik oleh Lim Guan Eng, yang hari ini duduk dalam PUMB, yang hari ini duduk dalam PNB, yang hari ini duduk dalam GLC GLC yang dimiliki oleh kerajaan. Semuanya rata-ratanya Pakatan Harapan punya proksi. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau hari ini Tan Sri Muhyiddin ini betul-betul sudah tidak ada belakang dia, tidak ada Tun Dr. Mahathir belakang dia, dia dah tukar dah lama. Dia dah tukar lama lah. Sudah pastilah dia dah tukar semua pengurusi-pengurusi GLC ni, board of director yang diletakkan oleh apa dipanggil? Oleh Lim Guan Eng, oleh Tun Dr. Mahathir, semua dah ditukar. Tapi sekarang kenapa dia tak tukar? Sebab dia hanya presiden kepada parti Pribumi. Dan sekarang ni jawatan presiden dia pun terumbang-ambing. Sebab anak Mahathir pun lawan dia. Kan? Kalau dia menang sekalipun, dia sebagai Perdana Menteri, ketua negara, tapi dia ada ketua, di dalam parti dia ada ketua. Sebab jawatan presiden sama dengan taraf timbalan Presiden UMNO. Siapa Presiden UMNO ni? Siapa Presiden PPBM? Presiden yang sebenar ialah pengurusi. Kerana pengurusi PPBM mempunyai kuasa mutlak. Jadi dalam erti kata lain tuan-tuan, I beg to differ dengan pandangan Datuk Najib. Datuk Najib yakin dia mempunyai peluang untuk mendapat keadilan di mahkamah. Tapi kalaulah mahkamah dibenarkan untuk berlaku adil pada Datuk Seri Najib, apa akan berlaku? Apa akan berlaku tuan-tuan? Apa akan berlaku? Kalau mahkamah bebaskan Datuk Seri Najib daripada kes dia, maka sudah pastilah tuan-tuan orang akan kata Tan Sri Muhyiddin menipu. Jadi mana datang logik akal bahawa Datuk Seri Najib, Zahid Hamidi, Tengku Nan, Bung Mokhtar, saya pun ada 4-5 kes. Bukan kes disebabkan apa yang berlaku lepas, tapi kes macam contoh saya report ke atas Amhari, kes saya report ke atas Tommy Thomas. Kes-kes ini saudara, bagaimana mungkin Tan Sri Muhyiddin akan lepaskan kami? Kerana dia ada bos dia lagi. Bos dia ialah Tun Dr. Mahathir. Selagi dia tidak memisahkan diri dia daripada Tun Dr. Mahathir, saya berani cakap lah tuan-tuan, kita orang ni semua akan pergi ke penjara. Itu sebabnya kalau yang terpuji lebih-lebih ni, saya nak beritahu, kita boleh sokong untuk COVID-19 ni. Jangan puji lebih-lebih, sebab kita belum tahu lagi di mana stand sebenar dia. Adakah dia masih bersama dengan Tun Dr. Mahathir ataupun tidak? Kita tengok keputusan Datuk Najib. Kalau misalnya Datuk Najib dipenjarakan, kemudian atas faktor-faktor kepentingan awam, dia akan merasa apa yang Anwar Ibrahim rasa, iaitu walaupun dia boleh merayu, dalam tempoh rayuan tu dia boleh diikat jamin. Tapi mungkin, ini apa yang saya percaya, di atas kepentingan awam, mereka akan sumbat Datuk Najib ke dalam penjara terus. Selepas kalah di peringkat Mahkamah Tinggi,
Sementara menunggu mahkamah rayuan, dia duduk dalam penjara. Bila dia duduk dalam penjara, dia tak boleh buat apa. Ya? Sebab kita kena faham, hari ni satu-satunya manusia yang boleh beri tentangan kepada Tun Dr. Mahathir, siapa dia? Najib Razak. Satu-satunya manusia yang boleh beri tentangan, cabaran kepada Tan Sri Muhyiddin, siapa dia? Najib Razak. Orang lain tak boleh. Jadi yang puji berlebihan pun saya bagi peringatan lah. Ni Kak Doria ni ada ni. Jangan puji lebih-lebih. Ada orang kata dia dengar nasihat apa semua. Betul lah, dia dengar pandangan. Kalau dia tak dengar pandangan, bungkus dia. Pandangan daripada Tun Najib ni adalah pandangan daripada orang yang faham tentang ekonomi. Pandangan orang yang dah terbukti zaman dia menjadi Perdana Menteri, dia boleh pulihkan ekonomi negara. Daripada masalah 2008, peninggalan Pak Lah ketika tu, dalam keadaan kita teruk. Kita punya kadar defisit 6.7%. Zaman dia jadi Perdana Menteri, kita boleh turunkan defisit level tu sampai 3%. Patutnya 2018 2.8%. Kita punya bursa saham Kuala Lumpur 1886 mata zaman dia. Sekarang berapa? 1319 mata. Kita tengok ringgit Malaysia, walaupun kita dipukul 2 kali. Kejatuhan harga minyak 2014 September. Kemenangan Trump yang telah menjanjikan bahawa dia akan naikkan interest rate di Amerika. Tetapi kita tengok Datuk Najib berjaya untuk pulihkan ringgit, sehingga kan bila dia letak jawatan RM3.85 satu US dollar. Kita bagi kat mereka hari ni apa jadi, tuan-tuan? Dah sampai dekat RM4.5 dah. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, jangan terlalu awal membuat kesimpulan bahawa dengan kerjasama dengan Perikatan Nasional ini, maka mereka-mereka yang telah dianiaya zaman pemerintahan Pakatan Harapan ini akan dibebaskan. Saya nak beritahu, nak tahu garis panduan dia, kita tengok keputusan bulan 7 bulan 8 ni, keputusan SRC International Datuk Najib. Kalau dia didapati bersalah, saya awal-awal saya beritahu lah, saya akan tentang kerajaan Perikatan Nasional ni habis-habisan. Terutamanya kalau orang UMNO tak buat sesuatu. Sebab bagi saya, apa yang berlaku ke atas Datuk Najib, ke atas Datuk Zahid dan sebagainya, kebanyakannya ialah pendakwaan terpilih, malicious prosecution, berniat jahat, selective prosecution, pendakwaan terpilih. Dan sepatutnya bila dah kita tubuh kerajaan bersama mereka, mereka kena gugurkan. Tapi kita tengok orang yang dicadangkan oleh ketua pendakwa raya. Ketua pendakwa raya dalam kes SRC International siapa dia? Gopal Siram. Gopal Siram orang yang mencadangkan supaya Idrus Harun dilantik menjadi Peguam Negara sebelum Tommy Thomas. Tapi orang ni yang diangkat menjadi Peguam Negara sekarang. Arahan pertama yang dia keluarkan, apa dia? Dia arahkan supaya Gopal Siram meneruskan pendakwaan kes-kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah dan semua kes-kes yang berprofil tinggi ni. Maknanya apa? Takkan tak boleh fikir, kan? Itu je lah yang nak saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.